Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin buat ulasan tentang berita daripada Parti Islam se-Malaysia yang mengatakan bahawa mereka perlu menarik undi bukan Melayu, dan juga mereka perlu memahami dan juga mendekati orang bukan Melayu supaya PAS sekali lagi mendapat sokongan daripada mereka. Jadi perkara ini saya dapati daripada pucuk pimpinan PAS dan juga beberapa ahli PAS yang mula berkata demikian. Saya cukup gembira kerana yang pertama, haruslah diingatkan bahawa Malaysia ini adalah milik semua rakyat Malaysia. Bukan seperti apa yang Tun Mahathir kata bahawa dia hanya milik satu kaum sahaja. Jadi di dalam Islam pun kita kena adil untuk semua. Maka sudah tentulah Malaysia ini kita perlu menganggap untuk semua. Jadi di sini saya ingin nyatakan bahawa di dalam sejarah PAS tidak mustahil untuk PAS mendapat sokongan dan dokongan orang-orang bukan Melayu dan bukan Islam sendiri, iaitu di zaman reformasi yang mana saya telah mengikutinya selama 25 tahun. Saya sendiri telah menjadi penyokong kuat PAS kerana PAS di atas landasan Islam dari sudut sunnah Rasulullah SAW. PAS yang sekarang ni saya tak tahulah atas landasan apa, tapi sudah tentu bagi saya ia bukan di atas landasan Islam yang sebenarnya. Di sinilah saya mengatakan bahawa pada banyak orang-orang muda, terutama yang bukan Melayu dan bukan Islam, saya ingin menyatakan bahawa Parti Islam se-Malaysia lah yang menjadi tonggak utama gerakan reformasi yang tercetus apabila Tun Dr. Mahathir dengan secara tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan telah menyeksa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka PAS telah mengambil kepimpinan untuk membebaskan Anwar Ibrahim serta mewujudkan ataupun menyokong gerakan reformasi untuk memperbaiki institusi kita yang mana telah teruk dipunahkan oleh Tun Dr. Mahathir serta UMNO yang dulu. UMNO yang dulu tu kita kena tahu bahawa ia adalah UMNO baru, bukan UMNO Wan Jaafar, bukan UMNO Tun Abdul Razak, tetapi UMNO Tun Dr. Mahathir. Nama dia pun UMNO baru, bukannya nama dia UMNO, nama dia UMNO baru. Jadi di sini kita kena lihat bahawa PAS telah membawa bendera untuk mewujudkan reformasi dan kejatuhan Barisan Nasional adalah kebanyakannya diakibatkan oleh gerakan Parti PAS sebelum diambil alih oleh gerakan Bersih. Namun demikian, sejak 5-6 tahun yang lalu apabila pucuk pimpinan PAS jatuh kepada Hadi Awang, maka telah jelas menunjukkan bahawa Hadi Awang kerana kerakusan kuasa untuk mengambil kuasa maka bersekongkol dengan UMNO di dalam Muafakat Nasional dan terus mengambil kaum atau asabiyah sebagai tonggak perjuangannya, iaitu telah menyimpang daripada Islam sebagai perjuangan untuk kesemua manusia dengan cara adil, dengan cara kasih sayang dan juga dengan cara saksama. Jadi saya ingin memberi pandangan dan mungkin nasihat kepada orang-orang ataupun golongan PAS yang betul-betul mahu menjadi kerajaan dengan secara kesah, bukan dengan secara rasuah untuk membeli wakil rakyat dan sebagainya, iaitu dengan langkah Dubai, langkah Chowkit, langkah Alostar yang disebut oleh Sanusi. Maka ini adalah satu cara yang bagi saya tidak mendapat keadilan dari sudut Islam. Itu pandangan saya. Jadi sebab itulah saya menentang habis-habisan
langkah-langkah yang ingin mengambil alih kerajaan dengan cara-cara yang tidak sah, iaitu dengan cara rasuah ataupun rasuah wang, rasuah jawatan, tak kiralah, dengan cara yang tidak bersih. Walaupun hujungnya tu dianggap bersih, iaitu Islam jadi pemerintah, tetapi cara tidak orang kata apa, mengesahkan bahawa ia adalah sesuatu yang semestinya kita ikuti. Kita kena buat pada landasan yang sebenarnya, bukan mengikut seorang pemimpin yang menganggap diri seperti tidak berdosa dan betul segala-galanya. Ini tak ada langsung pun di dalam Islam, iaitu bahawa satu pemimpin tu hampir seperti Nabi, iaitu seorang yang tak boleh kita soal, seorang yang tak boleh kita kata bahawa beliau tu adalah salah. Jadi ada dua perkara besar yang perlu dilakukan oleh Parti PAS untuk mendapat tempat di dalam hati rakyat-rakyat bukan Melayu, iaitu yang pertamanya adalah perlu menghormati agama, budaya, warisan kaum-kaum selain daripada Melayu. Jadi di sini kita ada agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, agama Bahai, agama semacam-macam, banyak agama. Nah, kita pun tak pernah belajar agama-agama daripada Sabah dan Sarawak, atau ikutan-ikutan daripada orang kepercayaan orang-orang asli dan orang-orang di sebelah Sabah dan Sarawak. Maka kesemuanya itu pun harus dihormati. Jadi macam mana cara menghormati agama-agama lain, tuan-tuan? Sudah tentu dah. Yang pertama, janganlah hina kaum ataupun agama mereka. Ini ada pula pemimpin PAS yang mengatakan bahawa orang-orang bukan Islam ni macam binatang. Sebab dia ni pakai pakaian begini, pakaian begitu, nampak macam binatang, tak ada maruah langsung. Kenapa sampai begitu? Walaupun itu adalah sikap atau nilai Islam dari sudut menganggap kepada orang Islam, tapi sudah tentu kita tidak boleh beranggapan demikian. Rasulullah SAW mungkin baginda tak pernah pun pergi ke negara Afrika atau negara orang asli dan sebagainya. Jadi baginda sendiri mungkin tak pernah jumpa orang-orang macam tu. Jadi tapi ini tidak bermaksud bahawa kita boleh menghina orang sebegitu rupa. Ada juga pemimpin PAS yang menuduh orang bukan Islam ni semuanya tak baik belaka dan semuanya adalah mereka yang senang dirasuah. Jadi saya mengingatkan bahawa kalau pun ada ramai orang bukan Islam yang memberi rasuah, saya rasa lebih ramai lagi orang Islam yang menerima rasuah. Jadi selalunya dianggapkan bahawa orang yang memberi itu yang salah, tetapi saya rasa orang yang menerima itu salah, dan orang yang meminta, iaitu kebanyakannya pentadbir-pentadbir di dalam Malaysia. Dan di dalam Malaysia ni pentadbirnya 80%, 85% adalah orang Melayu. Siapa lagi yang meminta rasuah-rasuah ni kalau tidak mereka sendiri? Yang keduanya adalah dengan cara menegur pemimpin yang menghina kaum-kaum dan agama lain. Tak perlulah kita tegur dengan cara publik. Kita boleh tegur dengan cara orang kata apa, dengan cara hormat. Di dalam Islam diajarkan kita bahawa kita kena menegur pemimpin dengan cara hormat dan seboleh-bolehnya secara private. Yang ketiganya adalah buanglah pemimpin yang celupar mulut tu. Pemimpin yang menghina tokong, perut buncit, kepala botak dan sebagainya. Jadi saya memuji PAS kerana tak membenarkan adalah orang-orang yang celupar mulut itu bertanding di dalam pilihan rayanya pada baru-baru ini. Jadi di sini kita lihat bahawa tidak menyokong pemimpin itu adalah sesuatu yang amat penting. Jangan dianggap pemimpin tu macam Nabi pula dan sebagainya. Inilah pemimpin politik. Jangan kita anggap pemimpin agama pun kita nak kena ikut segala-galanya. Saya pun tak tahu ni belajar daripada mana. Umar bin Khattab sendiri pun berdiri dan mengatakan bahawa kalau saya tak ikut, kamu nak pancung kepala saya pun pancunglah.
Jadi ini menunjukkan bahawa pimpinan politik, pimpinan masyarakat bagi orang-orang kebiasaan atau orang manusia seperti kita adalah berbeza daripada pimpinan Rasul. Yang keempatnya adalah PAS boleh menunjukkan tauladan yang baik kepada semua orang Islam, terutama orang Melayu, dengan bersama-sama merayakan perayaan-perayaan penting mereka. Saya telah pergi Christmas, pergi menyambut perayaan-perayaan Tahun Baru Cina, perayaan-perayaan menghormati founder ataupun pengasas Bahai dan sebagainya. Sebagai satu hormat dan sesuatu untuk mengetahui dengan lebih dekat jiran-jiran tetangga kita yang mempunyai kepercayaan yang lain. Adakah itu membuatkan saya sesat? Sudah tentu tidak. Ini adalah hidup berkeluarga. Ini adalah keluarga Malaysia. Jadi seperti juga kita ada biras, besan dan sebagainya, kita kena hormat, kita kena pergi. Ini adalah budaya kita Melayu dan juga budaya Islam sesungguhnya. Yang kelima pula adalah cara menghormati budaya lain adalah kita rajin kunjung mengunjung, rajin makan bersama. Tak perlulah kita nak tanya pinggan dia tu dah basuh samak berapa kali. Kita pergi, kita anggap mereka pun tahu. Banyakkan mereka tak akan hidangkan khinzir ataupun makanan yang tidak halal seperti minuman arak. Tetapi kalau mereka hidang pun untuk mereka makan tu patutnya tidak menjadi masalah. Saya pergi saja kalau rakan-rakan saya daripada Huat Lian menjemput dan mereka pun minum arak, mereka pun makan babi dan sebagainya. Saya biasa je, saya tak ada minum arak dan saya pun tidak bersama-sama makan benda-benda yang tidak halal bagi saya. Jadi ini tidak mengelak ataupun menghalang saya daripada menjadi rakan ataupun menjalankan tanggungjawab sebagai seorang sahabat dan juga sebagai dalam masyarakat. Yang akhir sekali dalam aspek menghormati kaum lain, agama, warisan dan sebagainya adalah PAS boleh mempertahankan ataupun defend ataupun membantu kaum-kaum yang dihina oleh orang-orang seperti Tun Dr. Mahathir. Kalau dia pergi hina kata pendatang lah, kata nak kena ikut budaya Melayu lah dan sebagainya, maka kita harus mempertahankan integriti budaya ataupun dignity kaum-kaum lain yang ada hak di atas agama serta kepercayaan mereka. Jadi mungkin orang macam Tun ini mempunyai niat politik yang lain ataupun dia pun dah mula tak sioman dan sebagainya, maka kita kena mengatakan cepat untuk kita mempertahankan rakan-rakan jiran-jiran daripada kaum lain. Sementara ini saya tak pernah tengok pun orang-orang PAS buat demikian. Jadi itu adalah saranan-saranan saya bagi orang-orang PAS kalau nak hormat agama, budaya dan warisan kaum-kaum selain Melayu. Dan yang keduanya adalah mudah saja, harus PAS membuang konsep ketuanan Melayu. Kenapa harus dibuang konsep ketuanan Melayu? Sebab Melayu itu adalah satu kaum. Kalau nak memperjuangkan konsep ketuanan Islam, itu saya tak ada menjadi masalah. Sebab ketuanan Islam itu menjamin keadilan kepada semua. Ketuanan Melayu saya risau hanya mementingkan satu kaum sahaja. Walhal kita ada banyak kaum, kita ada kaum-kaum di Sabah, Sarawak dan juga kaum-kaum India, Cina dan pelbagai lagi di dalam negara kita ini. Maka itu saya menyokong kalau nak kata ketuanan Islam. Ketuanan Islam tidak semestinya semua pemimpin dia jadi orang Islam. Ketuanan Islam saya maksudkan adalah bahawa Islam itu menjadi tonggak falsafah, prinsip dan sebagainya yang mana telah diajar oleh Rasulullah SAW dengan mempunyai nilai-nilai keadilan yang saksama. Saya telah membaca banyak cerita-cerita sahabat yang mereka adil kepada orang-orang bukan Islam.
dan ini adalah menjadi dorongan saya untuk menyokong mana-mana gerakan Islam pada satu ketika dahulu. Tetapi apabila gerakan Islam atau politik Islam itu telah menjadi konservatif ataupun menjadi berpihak kepada satu kaum, maka saya meninggalkannya. Saya tidak lagi menyokong gerakan Islam yang hanya melihat kepada satu kaum sahaja, dan juga gerakan Islam yang konservatif, takut pandangan ini, takut pandangan Syiah, takut pandangan orang-orang cendekiawan daripada Amerika, takut ini, takut itu. Jadi saya sebagai ahli akademik, saya tak takut pada mana-mana pandangan. Jadi saya pun heran kenapa profesor pun boleh jadi takut. Kalau macam tu, betul lah orang kata profesor kangkung, sebab mereka ni takut untuk melihat atau berfikir ataupun untuk berdebat ataupun untuk berbahas ataupun untuk berkongsi dengan pandangan-pandangan yang lain. Bagi saya sebagai ahli akademik, pandangan, perspektif dan juga pendapat itu cukup-cukup banyak. Tidak ada satu kaum, tidak ada satu orang yang memiliki ilmu keseluruhannya. Hanya Allah saja yang memiliki segala ilmu. Kalau adalah satu orang tu, tak kira mufti ke, tak kira profesor, dia kata dia je yang tahu, yang itu saja yang benar, yang lain tu dua daripada pengetahuan dia tu tak benar, maka saya sebagai ahli akademik pertama sekali akan mengatakan bahawa orang begini adalah orang yang bongkak. Bongkak. Pernah satu ketika dahulu seorang bertanya kepada Nabi Musa, siapakah yang tahu segala-galanya, dan Nabi Musa mengatakan diri dia, sebab dia boleh berurusan atau bercakap dengan Allah. Tapi Allah telah menurunkan wahyu dan menunjukkan dia kepada apa yang orang kata sebagai Khidir, yang telah dalam ayat Quran menunjukkan bahawa bukan dia seorang saja yang ada ilmu. Sebab Khidir ni dia ada ilmu yang luar biasa, yang tidak ada pada manusia biasa, iaitu ilmu of the future ataupun profesi, dan juga boleh nampak ke depan, dan telah ditunjukkan dalam 3 perkara yang telah dibuatnya di dalam tersebut, dalam Quran dan juga dalam hadis sahih Al-Bukhari yang telah saya baca. Jadi tidak semua orang memiliki ilmu, jadi kita kena hormat dan kita kena menjadi rendah diri supaya kita dapat membuka hati, mendalami kerohanian serta intelek kita. Jadi kalau takut sana takut sini, baik tutup kedai sajalah kat mana yang kita berada. Jadi di situlah saja saya ingin buat ulasan berkenaan dengan bagaimana PAS boleh memikat undi bukan Melayu, bukan sebab undi. Saya pasti ia adalah sifat kemanusiaan kita yang berpandukan kepada Islam. Saya berbaik dengan ramai orang-orang bukan Islam. Kenapa? Bukan sebab saya Melayu. Kenapa? Bukan sebab saya orang akademik. Kenapa? Sebab saya adalah orang Islam. Jadi versi Islam yang saya belajar daripada hadis-hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, banyak yang telah saya baca dan juga saya buat refleksi, adalah membantu saya untuk hidup berkeluarga dengan orang-orang semua daripada kesemua kepercayaan, sambil saya masih kepada keyakinan dan juga keimanan di dalam Islam dengan cara sendiri. Begitu sajalah yang ingin saya nyatakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.